Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama hari ini. Bermula hari ini, kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan kepada RM500 berbanding kadar sebelum ini iaitu RM360 per tan metrik. Peningkatannya ternyata memberi kelegaan kepada seluruh golongan pesawah termasuk di Melaka. Bertepatan dengan apa yang diwawarkan oleh Perdana Menteri kita lah. Sekiranya kalau kenaikan pada segi harga jualan, mungkin pihak pengilang akan mainkan dari segi harga pemotongan jualan kita. Tapi kalau untuk kenaikan pada subsidi jualan kita, ianya dapat membantu bukan sikit-sikit, mungkin daripada segi pembelian baju apa semua untuk meningkatkan lagi jualan padi kita. Kenaikan sebanyak RM140, kenaikan terbesar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan sesungguhnya kenaikan ini akan sangatlah membantu pesawah-pesawah di dalam menyediakan hasil padi yang lebih baik lagi, insya-Allah. Juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan perpaduan sekarang yang ditajui oleh Perdana Menteri yang mana telah menaikkan kita punya subsidi yang mana dalam satu tan metrik itu dinaikkan kepada 500 daripada 300.5. Jadi ini mungkinlah salah satu dapat membantu dan meringankan kita punya beban hidup lah, dan mendapatkan kita menambahkan pendapatan kita lah. Malaysia berada di landasan tepat untuk bergerak ke hadapan, terutamanya dalam pembangunan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pelbagai langkah berkaitan dasar kerajaan kini sedang digerakkan. Untuk itu, beliau menyeru rakyat terus memberi sokongan demi kestabilan dan menjayakan usaha memperkasa ekonomi rakyat. Tegas Perdana Menteri, negara ini mesti diselamatkan daripada pihak yang berdegar-degar berbicara soal bersih, namun realitinya jauh bertentangan. Malah kuasa rakyat yang diamanahkan harus ditumpu kepada permekasaan hak dan ekonomi rakyat. Langkah Infineon Technologies AG dari Jerman meningkatkan pelaburan RM25 bilion di Kulim, bukti kukuh kepercayaan dan keyakinan pelabur asing terhadap kerajaan perpaduan susulan. Pengarah Ghazali Shafi'i Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pelabur antarabangsa semakin yakin kerana dasar yang konsisten dan mesra pelabur. Kalau tidak, mana mungkin mereka ingin melabur di negeri Kedah. Keyakinan ini juga, kalau kata pelabur asing boleh yakin kepada negara kita, khususnya Perdana Menteri Malaysia, kita juga sebagai rakyat harusnya menyokong kerajaan perpaduan, kerajaan yang... Keterangan baharu diperolehi SPRM berhubung isu kecurian unsur nadi bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki maklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan ekoran kepada petunjuk baharu itu. Pegawai penyiasat saya melihat perkara itu dan menyiasat perkara itu. Sebab itu bila soalan timbul tentang bila kita memanggil Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, ia masih lagi ditangguhkan lagi kerana kita perlu melihat kepada keterangan-keterangan baru. 8,000 usahawan wanita mikro menyertai Karnival Sahabat Usahawan Madani wilayah Terengganu. Rakan setugas Jamilah Hanim Jamil yang kini berada di lokasi ada perinciannya. Jamilah, apa sebenarnya objektif penganjuran program ini? Ya, saya untuk mengetahui apa sebenarnya objektif penganjuran program kita pada petang ini, saya bawakan khas pengarah urusan AIM, Encik Muhammad Syamir Abdul Aziz. Jadi Encik Muhammad Syamir boleh ceritakan kepada kami apa sebenarnya objektif penganjuran kita pada petang ini? Okey, terima kasih. Berkenaan dengan objektif, sebenarnya AIM ni sebuah organisasi yang saya kira agak signifikan lah impak dia kepada masyarakat, ditubuhkan pada tahun 1987. Kita bermula secara kecil-kecilan dan hari ini kita mempunyai keahlian seramai 320,000 orang. Jadi tidak ramai yang mengenali apa itu AIM, fungsi-fungsi AIM dan kesan pemberian microloan kepada usahawan-usahawan kecil. Jadi kita mengharapkan dengan penganjuran Karnival Sahabat Usahawan peringkat negeri Terengganu yang juga bakal disertai oleh sahabat-sahabat usahawan dari seluruh Malaysia, bakal memberikan satu pengiktirafan khususnya kepada usahawan-usahawan wanita. Sebab AIM ni fokus dia hanya kepada wanita. Kita mengharapkan suara wanita ini didengar
didengari dan sumbangan mereka kepada industri kecil dan sederhana ni diiktiraf. Jadi inilah satunya tujuan untuk kita mengadakan karnival usahawan masyarakat madani pada hari ini. Mungkin ada orang kata kabar gembira daripada Perdana Menteri yang akan diumumkan sebentar lagi. InsyaAllah. Tapi untuk makluman semua, AIM sendiri pada tahun ini mengeluarkan pembiayaan sebanyak 2.7 bilion. Dan sepanjang beberapa bulan yang lepas dari awal tahun sehingga sekarang kita telah pun membuat disbursement sebanyak 1.3 bilion kepada semua sahabat-sahabat. Hari ini juga kita menjangkakan akan memecahkan rekod kebangsaan dengan mengeluarkan pembiayaan tertinggi dalam satu hari sebanyak 32,7,220 ringgit. Ini adalah satu pencapaian kita lah. Jadi ramai yang akan mendapat manfaat dan di pihak AIM yang amat berhormat Perdana Menteri 2 minggu lepas telah pun mengumumkan peruntukan sementara sebanyak RM10 juta. Dalam pembentangan bajet madani bulan 10 nanti akan ada sesuatu yang istimewa untuk semua sahabat-sahabat AIM seluruh Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, itu tadi antara perangan terperinci saya kira daripada pengarah urusan AIM Encik Muhammad Syamir Abdul Aziz. Dan sebenarnya kita masih lagi menantikan ketibaan Perdana Menteri yang dijangka tiba bila-bila masa saja. Dan untuk itu saja yang dapat saya kongsikan. Sahi, kembali kepada anda, silakan. Terima kasih Jamilah. Di Kelantan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengadakan lawatan kerja ke Tok Bali Pasir Putih. Untuk situasi di sana, terus sahaja bersama Majidah Ismail. Majidah, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Peri untuk lintas langsung. Pada hari ini saya kini berada di projek penempatan semula nelayan Tok Bali di Pasir Putih, yang mana hari ini merupakan hari yang cukup bertuah bagi komuniti nelayan di perkampungan ini apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkunjung dan menyantuni mereka pada petang ini. Dan dapat disaksikan di sebelah saya ini merupakan kawah-kawah Bubasyura sempena dengan bulan Muharram. Jadi sebenarnya untuk hari ini Timbalan Perdana Menteri hadir untuk menyantuni 300 penduduk yang berada ataupun menghuni di penempatan semula nelayan Tok Bali yang dibina untuk golongan nelayan miskin tegar yang tinggal di sini dengan kediaman yang lebih selesa. Jadi untuk itu saya bersama-sama dengan salah seorang komuniti nelayan di sini iaitu Cik Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira duduk di penempatan nelayan ni berapa lama dah? Selama lebih kurang 11 tahun. 11 tahun. Saya berterima kasih sangatlah kepada pihak kerajaan kerana membagikan rumah penempatan nelayan ini melibati 4 kawasan di negeri Kelantan. Libat dengan 4 kawasan negeri Kelantan tu semua daerah nelayan lah. Jadi saya di sini kemudahan-kemudahan bagi nelayan pun ada, seperti anak-anak nelayan yang bekerja di komplek LKM, komplek ikan tu. Jadi isteri-isteri nelayan yang tak ada kerja pun boleh buat kerja sebagai memilih ikan. Jadi nelayan-nelayan ditempatkan penempatan ni menyimpan bot-bot nelayan pun disediakan. Jadi tak ada masalah lah. Bantuan nelayan pun cukup bagi saya rasa dengan bantuan kerajaan tu bagi nelayan, sara hidup nelayan, pada insentif ikan, bermaknanya banyak lagi lah kemudahan-kemudahan lain yang kerajaan membantu nelayan di penempatan nelayan di sini. Jadi kalau sebelum ini golongan nelayan duduk di pelbagai kawasan. Jadi bila adanya perumahan penempatan semula ni, nelayan duduk pada satu tempat senang untuk menjalankan aktiviti. Jadi nelayan sekarang ni duduk di satu tempat ni tak adalah nak duduk pergi mari rumah pun tak kena sewa dah. Dengan sekolah-sekolah pun dekat, anak-anak sekolah pun dekat dengan penempatan nelayan. Untuk makluman juga di perumahan ini terdapat 300 rumah projek penempatan semula yang bernilai 35 juta ringgit yang dibina melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM yang menempatkan nelayan miskin tegar yang siap pada 2012. Di mana
kebanyakan rumah di kawasan ini berkonsepkan moden, berhampiran dengan kompleks LKIM Tok Bali dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan juga infrastruktur untuk golongan nelayan dan juga keluarga. Jadi untuk pengetahuan juga, Dun Semerak bagi N31 di kawasan ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon wanita Marshall Ali dari Barisan Nasional dan juga Nur Syam Sulaiman dari PAS. Yang sahih di RTM. Baik, usaha mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang antara yang sentiasa mendapat perhatian kerajaan negeri. Untuk mendapatkan gambaran sebenar isu berkenaan, kita terus bersama Zatul Ikma di sana. Zatul? Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Baik, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengurangkan isu kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. Antaranya adalah pembinaan laluan berkembar jalan Paya Terubung yang menghubungkan 3 laluan utama iaitu Paya Terubung ke Bukit Jambul dan balik pulau ke Jalan Tun Sardun. Dan kemarin juga feri baharu yang menggantikan feri ikonik mula beroperasi secara rasmi di Pulau Pinang. Selain mampu memuatkan sehingga 250 penumpang dan 50 kenderaan 2 roda pada satu-satu masa, ia turut menjimatkan masa perjalanan daripada 20 minit kepada 10 minit sahaja. Dan saudara, baru-baru ini juga Menteri Pengangkutan Anthony Loke turut memaklumkan pembinaan LRT di Pulau Pinang yang menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP bayan lepas dan Tanjung Bunga akan bermula akhir tahun ini. Jadi sebentar tadi kami sempat mendapatkan reaksi daripada penduduk Pulau Pinang berhubung usaha kerajaan ini. Okey, so lepas pembinaan flyover Paya Terubung tu, yang tu bagi saya memang sangat-sangat membantu. Kesesakan memang kurang sangat banyak. Dan harapnya dengan LRT yang bakal dibina nanti, yang tu akan membantu lebih banyak lah. Dia okey lah kan. Tapi dia memang cepat lah 10 minit. Dulu dekat 20 minit kan. Nah ni 10 minit sampai. Jadi dengan ikut nampak ada okey lah juga kan. To carry on bagus ya. Ya, good. I think cepat lah. Selesa sudah buat siap already. Baik, itu antara paparan reaksi daripada penduduk Pulau Pinang berkenaan usaha daripada kerajaan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu yang sahih di RTM. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat penumpuan angin di bahagian pedalaman Semenanjung, juga di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan dan juga di bahagian pedalaman Sarawak. Keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula,
Hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Sibu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Oleh itu dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Antara fokus negeri di bawah bayu, DUN Sabah meluluskan 3 rang undang-undang. Laporannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Sahih. 3 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. RUU itu ialah rang undang-undang Keluarga Islam pindaan 2023, rang undang-undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah pindaan 2023 dan rang undang-undang Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pindaan 2023. RUU Enactment Undang-Undang Keluarga Islam pindaan 2023 diluluskan selepas dibahas oleh 5 anggota Dewan dan mendapat persetujuan majoriti. Terdahulu ketika membentangkan RUU berkenaan, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan RUU itu bertujuan meminda dan menambah peruntukan baharu dalam Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004. Ia bagi memberi puncak kuasa kepada Yang di-Pertuan Negeri untuk melantik juru nikah dari kalangan pendaftar dan mana-mana orang yang berkelayakan mengikut kawasan ditentukan Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju Orang Islam. Enactment tersebut berkuat kuasa sejak 14 Februari 2023 tanpa melibatkan perbelanjaan tambahan. Sementara itu, RUU Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah pindaan 2023 yang turut dibentang Dato' Dr. Muhammad Arifin bertujuan meminda Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah 2004 yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengadakan SAL bagi menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak yang bertikai secara berbaik-baik pada mana-mana peringkat prosiding. Enactment itu mula berkuat kuasa pada tarikh penyiarannya dalam warta, manakala rang undang-undang RUU Enactment Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pindaan 2023 yang dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun antara lain bertujuan meminda Enactment Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 1964 nombor 9 tahun 1964 bagi menubuhkan Kumpulan Wang Amanah Khas Negeri Sabah dengan mematuhi kehendak Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 Akta 61. RUU itu melibatkan wang tambahan dengan amaun yang belum ditentukan. Enactment Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pindaan 2023 mula berkuat kuasa pada 11 Ogos 2023.
Kerajaan negeri menggariskan 3 strategi dalam Pelan Pembangunan Penjanaan bagi memenuhi permintaan bekalan tenaga elektrik dalam kalangan pengguna di negeri ini. Strategi itu merangkumi fasa penyelesaian segera 2023 hingga 2025, fasa penyelesaian jangka sederhana 2026-2030 dan fasa penyelesaian jangka panjang selepas 2030. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menjelaskan fasa penyelesaian segera bertujuan mencapai jidar simpanan penjanaan ke tahap kukuh iaitu 30% dengan memastikan simpanan penjanaan mempunyai lebihan kira-kira 300 megawatt berbanding beban maksimum grid Sabah yang kini mencecah hampir 1,100 megawatt. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Bongawan Dr. Daud Yusof dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah DUN ke-16 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nizam, fasa penyelesaian jangka sederhana pula antara lain melibatkan penambahan kapasiti penjanaan daripada sumber hidro berjumlah kira-kira 400 megawatt dan projek solar berskala besar sebanyak 100 megawatt. Manakala fasa penyelesaian jangka panjang pula akan memberi tumpuan kepada mempertingkat potensi hidroelektrik di Sabah melalui hasil kajian Pelan Pembangunan Hidro yang sedang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah (IKOS). Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jinja menjelaskan perjanjian bekalan tenaga elektrik merupakan amalan lazim dalam memberi perkhidmatan pembekalan elektrik kepada pengguna tanpa perlu melalui Memorandum Persefahaman MOU. Beliau menjawab soalan Adun Senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal mengenai kandungan MOU yang ditandatangani dengan SK Nihilis sehingga banyak bekalan elektrik disalurkan kepada syarikat berkenaan. Menurut Pung, perjanjian itu mengambil kira keperluan bekalan elektrik oleh syarikat tersebut di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP secara berperingkat-peringkat bermula dengan 5 megawatt tahun ini sehingga maksimum 70 megawatt pada pertengahan tahun 2024. Kerajaan negeri bersedia mengkaji semula cadangan penambahan peruntukan pembangunan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN berdasarkan kemampuan kewangan negeri. Tahun ini sejumlah RM3 juta diperuntukkan kepada setiap adun kerajaan. Pembantu Menteri Keuangan Tan Lee Fat berkata RM2.5 juta daripada peruntukan itu bagi pelaksanaan projek infrastruktur kecil manakala selebihnya untuk program sentuhan kasih. Peruntukan diselaras dan dipantau oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah. Semua ahli yang berhormat diharap memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kawasan yang diwakili membangun dalam pelbagai aspek termasuk tahap ekonomi dan taraf hidup rakyat. Tan berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan pula memberitahu seramai 510 usahawan di Sabah telah mendapat sijil pengiktirafan halal daripada Majlis Ugama Islam Negeri Sabah. Beliau menjawab soalan Adun Liawan Datuk Anwar Ayub. Menurut Datuk Fairuz, KBS juga telah menyediakan 7 pusat kelas seni jahitan yang dijalankan di arena-arena belia sekitar Kota Kinabalu, Papar, Keningau, Sandakan, Ranau, Kudat dan Beaufort dikendalikan oleh 7 orang jurulatih bertauliah. Hari keempat konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 meneruskan perjalanan ke daerah Putatan dan Penampang melibatkan 6 perhentian. Perjalanan hari ini dimulakan dari Dewan Seri Putatan kira-kira 8 pagi tadi. Pelepasan konvoi disempurnakan Adun Petagas Datuk Awang Ahmad Sahari. Bercakap kepada pemberita, Datuk Awang Ahmad menyarankan agar semua premis kerajaan dan swasta mengibarkan jalur gemilang sebagai bukti semangat kecintaan terhadap negara. Bendera Malaysia dan bendera Sabah perlu dinaikkan di setiap bangunan. Bila sudah Hari Merdeka, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia itu dirasakan penting oleh rakyat, saya rasa bendera itu banyak juga yang akan dinaikkan oleh rakyat. Saya akan panggil satu mesyuarat sebagai
selaku pengurusi perusahaan nelayan negeri Sabah memohon supaya di mana juga nelayan berada, mereka sentiasa akan mengebarkan jarum gembilang. Kami mengadakan suatu pertandingan di antara kedai di ITCC untuk kedai yang paling menarik sempena bulan Merdeka ini. Konvoi 66 peserta menggunakan 17 kenderaan ini melibatkan jarak sejauh 2,300 km serta 66 perhentian di 25 daerah seluruh negeri. Baik, sekian dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan berita wilayah bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Baik, Syarizam, terima kasih. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokus hari ini kestabilan politik dan komitmen perkhidmatan awam negeri. Faktor penting memastikan kemajuan serta kemakmuran bumi Kenyalang. Untuk perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Pemimpin yang bersatu padu dan fokus membantu rakyat mampu menjadikan negara stabil. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, di Sarawak kestabilan politik menjadi faktor penting dalam pembangunan terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak pelabur luar. You are not stable, then your economy will not be focused. And no inflow of fund, your ringgit will be weakened. And then ekonomi kita banyak import. Jadi ini menjejaskan pendapatan kita dan rakyat akan terjejas. Tetapi kalau negara Malaysia ini aman, kerajaannya stabil, confidence level tinggi, maka orang akan melapor ke Malaysia. Kerana kita ada resource. Beliau menyampaikan amanat tersebut semasa majlis interaksi dan kesyukuran atas pemasyuran Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai yang di-Pertua Dewan Negara di Kuching malam tadi. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, Sarawak mempunyai pelbagai sumber ekonomi antaranya hidrogen dan alga yang digunakan bagi menghasilkan bahan api penerbangan mampan SAF. Sumber-sumber tersebut mampu menambah pendapatan Sarawak dan hasilnya digunakan untuk melaksana pelbagai projek untuk rakyat seperti bekalan elektrik, jambatan dan jalan raya. Sementara itu, Tan Sri Dr. Wan Junaidi dalam ucapannya memberitahu beliau yakin Sarawak dalam keadaan yang baik di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Johari. Beliau memberi komitmen untuk bersama-sama dengan Premier dalam mempertahankan kerajaan sedia ada seterusnya membangunkan Sarawak. Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak perlu bergerak seiring dengan aspirasi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang mahu menjadikan Sarawak negeri maju dan makmur. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, ke arah itu anggota Perkhidmatan Awam perlu sentiasa peka dan memperlengkapkan diri dengan idea dan inisiatif baharu yang diperkenalkan Premier.
Anggota perkhidmatan awam hendaklah segulai sejalai atau bekerja sebagai satu pasukan dan tidak boleh ketinggalan dengan aspirasi Premier kerana anggota perkhidmatan awam menggalas tanggungjawab yang besar bagi memastikan apa yang digariskan oleh kepimpinan negeri dilaksanakan dengan jayanya. Tegasnya, ekonomi baru seperti hidrogen, alge, penyimpanan karbon dan sebagainya perlu dipelajari agar pelaksanaan ekonomi tersebut yang turut digariskan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada Sarawak malah rakyatnya. Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar menyatakan demikian dalam amanat bersempena Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey HITS 2023 di Kuching. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerajaan negeri sentiasa berusaha menyediakan kemudahan perkhidmatan yang terbaik bagi anggota perkhidmatan awam negeri. Ini termasuk menyemak semula kemudahan pinjaman perumahan, kemudahan pinjaman kenderaan, kemudahan perumahan perkhidmatan awam yang berkhidmat di luar bandar, menambah baik skim perkhidmatan jawatan berasaskan caruman serta memperkasa pelibatan wanita dalam kumpulan pengurusan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Datuk Abdullah Julahi dalam ucapannya menegaskan HITS merupakan platform untuk menyelesaikan pelbagai isu masalah dan cabaran di lapangan menerusi idea dan penyelesaian inovatif dan kreatif kaki tangan yang terlibat dalam kumpulan inovasi dan kreatif KIK. HITS tahun ini menyaksikan penyertaan 13 KIK selain majlis turut menghargai lebih 200 kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey yang bersara dan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. 4 lelaki dan seorang wanita tempatan berumur lingkungan 20-an ditahan dalam serbuan di 2 kondominium di Kuching Isnin lalu kerana disyaki terlibat dalam kes penipuan tawaran kerja sambilan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta pada sidang media di Kuching berkata hasil serbuan polis turut merampas pelbagai barangan. Jelasnya, antara barangan yang dirampas 45 keping kad bank, 21 telefon bimbit, 3 buah kenderaan, 3 set komputer dan 2 set wifi. Kesemua rampasan dianggap bernilai RM130,000. Hasil siasatan awal mendapati sindiket ini berfungsi sebagai calling center dengan menjalankan kegiatan pengawalan akaun bank dan buat pemindahan wang dari akaun bank mangsa penipuan kerja sambilan di YouTube, like and share ke akaun bank yang ditetapkan dalam satu grup Telegram. Menurut beliau, sindiket dipercayai mula aktif beroperasi sejak bulan lepas dan menyasarkan mangsa tempatan dan negara Indonesia. Kelima-lima suspek direman selama 4 hari bermula semalam untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Sementara itu, Datuk Manca dalam satu kenyataan yang dikeluarkan sebelumnya memberitahu polis sedang mengesan suspek yang merempuh kenderaan polis di Jalan Bauk Krokong pagi semalam. Menurut beliau, sebelum kejadian, anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Bauk yang menjalankan op lejang di kawasan itu telah mengekori kenderaan yang dalam keadaan mencurigakan. Ketika polis hendak menahan kenderaan tersebut, suspek bertindak merempuh kenderaan polis dan anggota yang bertugas telah melepaskan tembakan ke arah kereta suspek bagi mempertahankan diri. Walau bagaimanapun, suspek berjaya melarikan diri menuju ke arah Krokong Bauk. Siasatan awal mendapati kenderaan jenis Toyota Land Cruiser berwarna perak tersebut yang dilaporkan hilang di daerah Kuching telah ditinggalkan di sebuah jalan ladang kelapa sawit Ledan Gumbang dan suspek dipercayai telah melarikan diri. Pihak polis masih berusaha mengesan suspek berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes tersebut diminta tampil menyalurkan maklumat kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Chiu Cheshin di talian 017-986-2819. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Bintulu kerana melanggar syarat sah lesen dengan melakukan aktiviti menangkap ikan di luar zon yang ditetapkan.
Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Hairul Anwar Saad dalam kenyataan memberitahu bot nelayan tersebut ditahan Isnin lepas pada jarak 9.17 batu nautika dari Kuala Balinian. Hasil pemeriksaan mendapati syarat dalam buku lesen menetapkan kawasan yang dibenarkan untuk menangkap ikan adalah 12 batu nautika dari pantai. Bot tersebut dikendalikan 5 kru, 2 daripada mereka warga tempatan dan 3 warga Indonesia berumur antara 39 dan 54 tahun. Maritim Malaysia turut menyita bot berkenaan bersama peralatan menangkap ikan jenis pukat tunda beserta 300 kg ikan campur. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Seterusnya kita kembali bersama Sahi untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, Bi, terima kasih. Kertas sesatan berkaitan kumpulan ajaran sesat dan Ahmadi kini di peringkat akhir untuk disiapkan. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, kertas sesatan lengkap akan dibawa ke Jabatan Pendakwaan Syariah untuk tindakan lanjut. Beliau berkata Jawi tidak akan berkompromi terhadap sebarang perbuatan bercanggah dengan ajaran Islam. Pasukan penyiasatan kita daripada bahagian penguatkuasaan telah pun hampir melengkapkan siasatan dan kami akan terus komited untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Jadi saya menyeru kepada masyarakat di luar sana, janganlah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan sama-samalah kita berusaha mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau ditemui selepas menyempurnakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang sempena Perhimpunan Bulanan Warga Jawi. Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari Selangor. Antara tumpuannya, JBPM negeri itu telah melakukan pemeriksaan premis yang digunakan sempena PRU DUN ke-15 Sabtu ini. Sudah bersedia Samsi? Silakan Sam. Baik, terima kasih. Sebelum ke laporan pemeriksaan JBPN terhadap premis yang diguna sempena PRU DUN ke-15, kami mulakan dengan reaksi golongan pesawah berhubung kenaikan kadar subsidi harga padi yang bermula hari ini. Sudah bersedia wartawan Zanaria Zana Arbidin di Tanjung Karang. Zana? Baiklah Sam, saya ketika ini berada di Sawah Sempadan di Tanjung Karang bagi mendekati golongan pesawah susulan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengenai kadar kenaikan skim subsidi harga padi SSHP bermula hari ini. Apa pendapat mereka mengenai kenaikan yang diumumkan itu? Jom kita bersama pesawah di Sawah Sempadan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Encik, macam mana apabila Perdana Menteri semalam mengumumkan kenaikan? Tentunya kami amat gembiralah mendengar penjelasan daripada Perdana Menteri kerana mendengar denyut nadi kami pesawah-pesawah di sini. Begitulah, memang telah sekian lama kita tunggu perkara yang baik ini. Harapannya bagaimana? Kita berharap supaya ianya dapat membantu para pesawah untuk meningkatkan lagi taraf hidup mereka lah. Begitulah. Setelah 25 tahun kali pertama kenaikan ini berlaku. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Perdana Menteri kita bermula sejak hari ini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi pesawah, iaitu siapa namanya tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Saiful Bahri bin Sahlan, petani di daerah Sawah Sempadan. Tentang pengumuman PM iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim kenaikan subsidi padi daripada 360 kepada 500 per metrik tan sangat-sangat diharapkan oleh para petani. Kerana dengan kenaikan ini nanti dapat membantu pendapatan, sekurang-kurangnya dapat kita memperbaiki modal hasil pusing kita supaya dapat meningkatkan hasil kita dan
pendapatan hasil kita untuk tahunan dan bulanan kita. Itulah. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Iaitu semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kadar SSHP daripada RM360 per metrik tan kepada RM500 per metrik tan. Kenaikan itu akan menyaksikan pesawah di negara ini memperolehi RM1,700 bagi 1 tan per metrik pengeluaran padi bermula hari ini. Untuk itu, sekian dulu laporan saya. Kembali bersama Sam. Silakan. Baik, terima kasih Zana. JBPM Selangor telah memeriksa 997 premis dan bangunan yang digunakan sempena PRU DUN ke-15 Sabtu ini. Pengarahnya Wan Mat Razali Wan Ismail berkata pemeriksaan dilakukan sebelum hari penamaan calon 29 Julai lalu bagi memastikannya dalam keadaan baik dan selamat. Pemeriksaan yang kita lakukan sebab premis-premis sekolah ni biasanya dari segi kehendak pencegahan kebakaran itu simple lah, dari segi simple, dari segi dia ada alat hose rail, basicnya hose rail dan alat pemadam api lah, atau kita gunakan yang alat pemadam api yang 9 kg itu kan. Juga kita membuat pemeriksaan dari segi akses untuk laluan masuk dan keluar jentera bomba. Kita juga akan pastikan ruang tangga keselamatan tidak dihalang, tidak terganggu dengan objek atau barang-barang yang menjadi halangan jika berlaku kecemasan kebakaran. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pemeriksaan menghapus bahaya kebakaran di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Dewan MPAJ Pandan Indah. Pusat Media Jabatan Penerangan menjadi pusat sehenti pengamal media mendapatkan maklumat berkaitan PRU DUN ke-15. Kejutannya memudahkan golongan media untuk mendapatkan info terkini ketika berada di lapangan. Menurut penyelaras Pusat Media Jabatan Penerangan Sabak Bernam, Siti Nur Laila Abdul Hadi, Pusat Media boleh memuatkan sehingga 10 orang dalam satu masa. Untuk kita menyalurkan maklumat kepada pengamal media, seperti kita ada juga menyediakan satu platform khas iaitu adalah grup WhatsApp. Dari situ kita akan invite parti-parti kom untuk mereka menyalurkan maklumat kepada media-media lah, seperti pergerakan calon. Pusat media ini terletak berhampiran Pusat Penamaan Calon dan Penjumlahan Undi N03 Sungai Panjang iaitu Dewan Seri Bernam dan dibuka 9 pagi hingga 9 malam setiap hari. Sekian saja laporan dari RTM Selangor. Kembali kepada Syahid. Baik, terima kasih Zam. Ini pula harapan penduduk di Dun Cukai dan Air Putih Kemaman, Terengganu. Apa yang dimahukan, masalah banjir yang berlarutan sejak 2003 dapat diselesaikan. Mereka mendakwa sistem peparitan tidak sistematik dan lokasi berdekatan sungai punca kawasan Bukit Mentuk kerap banjir. Memang kita akan memilih calon yang sekarang ni boleh offer, terutamanya masalah banjir ni lah. Saya minta sangat sebab kita dah lama dengan masalah banjir ni. Kita nak calon ni tolonglah buat sesuatu yang untuk sekurang-kurangnya banjir tu sikit je ke, tak adalah tinggi sangat ke, ataupun tak banjir langsung. Kalau siapa-siapa menang kawasan ni, minta tolong atasilah masalah banjir ni. Kita berharap gitu je lah. Dan kampung kami berada di tengah kawasan. Jika ada mana-mana wakil yang terlibat, yang tercalon tu memenangi, berharap dia dapat menggunakan kuasa dia untuk membantu rakyat. Menjana ekonomi masyarakat, menjimatkan masa, kos dan tenaga pekerja. Itu matlamat 2 kajian berkaitan industri produk anyaman kraft dan pertanian melibatkan kumpulan pendidik di 2 institusi pengajian tinggi IPT di Terengganu. Taufik Adanan melaporkan. Mula dijalankan pada tahun ini, kajian dan penyelidikan mencipta mesin pemprosesan daun mengkuang bagi industri kraft anyaman ini sudah memasuki fasa peringkat akhir. Menurut pensyarah kanan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi FRT,
Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Dr. Nur Haizal Mat Yaakob alias Arifin, 3 mesin pemprosesan itu mempunyai fungsi memudahkan proses menyiapkan daun mengkuang ini sebelum menjadikan bahan utama untuk membentuk sebarang ayaman kraftangan. Ini adalah mesin khusus untuk menjangka sahaja. Yang ini adalah untuk melurut sahaja. Tapi yang mesin yang saya akan bangunkan lagi tu, yang new current mesin tu adalah gabungan ketiga-tiga proses ni. Melayur, melurut dan juga menjangka. Projek ini kita bangunkan bersama dengan pengusaha mengkuang. Memang kita turun padang, kita buat bersama dan kita merasai kesusahan mereka. Daripada situlah tercetusnya inovasi ini. Meski masih pada peringkat akhir pemeriksaan piawaian keselamatan, namun ketiga-tiga produk ini sudah pun mendapat perhatian pengilang. Timbalan Naib Chancellor UNIZA, Profesor Dr. Syukur Abdul Razak berkata, selain dana penyelidikan dan oleh kerajaan, UNIZA turut memperoleh dana tambahan daripada sektor korporat. Kita mensasarkan kebergantungan yang berkurangan kepada dana kerajaan, dan untuk itu kita mula mencari dana-dana daripada industri, daripada NGO, juga daripada badan-badan antarabangsa untuk memastikan kelestarian penyelidikan di universiti. Kita juga telah mula mensasarkan penglibatan komuniti setempat untuk kemaslahatan komuniti juga, bermaksud sama-sama menyumbang dana yang mana penyelidikan akan dibangunkan oleh penyelidik di UNIZA dan kita akan kembalikan manfaat kepada komuniti, iaitu melalui portal infak at UNIZA kita. Sementara itu, Universiti Malaysia Terengganu UMT membangunkan sistem program kod pemantauan dan pemetaan sawah padi dikenali sebagai Padi Watch menggunakan teknologi optikal remote sensing dengan khidmat satelit percuma. Ia menyimpan segala data dan pemetaan secara global melibatkan negara yang mempunyai kawasan penanaman padi dengan ukuran 1 piksel imej bersamaan 10 meter persegi. Sangat akurat, detail sangat. Kita boleh tengok ini hasil map. Ini yang color hijau itu hasil penyelidikan kita. Kita boleh generate di mana yang paling besar di Kedah ini sekitar 100.000 hektar. Around 100.000 hektar. Di sini cropping kalendernya dua kali, 2 season per tahun. Jadi kita boleh detect dengan program ini, kita boleh tahu. Ketika ini, ketepatan maklumat di salur sistem tersebut adalah 90%, manakala data diperoleh dikemas kini dalam tempoh 2 kali sehari, iaitu 12 jam sekali. Laporan Taufik Adnan, RTM. Tidak ramai mengetahui keindahan air terjun Lata Chalil di Gua Musang. Belum diterokai sepenuhnya, lokasi tersorok Lata Chalil oleh tumpuan penggiat sukan rekreasi. Wartawan Atikah Makhtar berkesempatan mengunjungi eko pelancongan tersebut. Berkesempatan menjejaki Lata Chalil, saya dan kru teruja dengan keindahan alam semula jadi di sini. Perjalanan dari Bandar Gua Musang mengambil masa hampir 2 jam menaiki kereta pacuan 4 roda. Bagi menikmati keindahan sebenar Lata Chalil ini, kami perlu mendaki hampir setengah jam. Bunyi deruan air terjun dengan air yang jernih serta bau hutan yang asli dan semula jadi memberi kepuasan luar biasa. Memang kalau hari mak orang-orang kampung kita lah, orang kampung Chalil memang bakal mari duk mandi. Kalau masa hari cuti nak suruh maju lagi lah. Mana bangunlah kawasan ni. Bila maju, mana orang luar pun mari. Kalau hari cuti meriah seumur budak-budak mari seumur. Suka main sini air sejuk. Mau pada duduk pergi tempat jauh-jauh tu habis minyak kereta ni. Mari kita mari release tension sini. Kawasan ni saya tengok ada potensi lah. Buatlah benda-benda yang berfaedah untuk menghidupkan kawasan ni. Orang kapur ataupun saudara-saudara mari jalan sini kau boleh mari sini. Lokasi air terjun ini diakui berpotensi menjadi antara pusat pelancongan komersial. Keunikan dimiliki menjadi kelebihan kepada Lata Chalil untuk dikenali sebagai salah satu lokasi alam semula jadi indah di Malaysia.
Jadi saya melihat potensi untuk kita bangunkan sebagai satu tempat pelancongan yang baru kerana keunikannya tersendiri. Kalaulah ada pertolongan bantuan daripada pihak agensi-agensi yang berkenaan, sudah tentulah Lata Chalil ini dapat kita majukan sebagai satu destinasi bagi mengadakan rekreasi dan juga hiburan kekeluargaan dalam bentuk bersantai, mandi-manda, berkhemah, camping dan sebagainya. Pembangunan lokasi pelancongan turut dilihat mampu menjadi pembangkit ekonomi negeri dan masyarakat setempat. Atika Maktar, RTM. Isu perumahan generasi kedua Felda dan menaik taraf hospital Jempol antara tumpuan kawasan Dun Serting. Calon BN Muhammad Zamri Omar, perkara itu menjadi antara keutamaannya jika diberi mandat mewakili suara rakyat kawasan tersebut. Di Felda, isu lot tanah untuk generasi kedua membuat rumah. Dan di kawasan tradisi yang difahamkan, begitu juga isu-isu rumah mampu milik rakyat yang perlu diselesaikan. Dan di kawasan-kawasan taman berkaitan dengan pembangunan semasa yang perlu diselaraskan dari masa ke semasa. Dan intipati yang paling besar yang ingin saya perjuangkan ialah di sini ialah untuk menaik taraf hospital Jempol agar ia menjadi hospital yang bertaraf grade A. Beliau ditemui pada program Walkabout di sekitar Bandar Serting. Ini pula reaksi insentif pasca bayar rahmah penjawat awam. Langkah mengenalkan pakej berkenaan ternyata berbaloi dan mendapat reaksi positif golongan penjawat awam. Baguslah inisiatif yang kerajaan sarankan ni, yang bagi tahun ni baguslah untuk kaki kerajaan. Sekurang-kurangnya adalah sikit untuk ringankan beban kita. Kita boleh lagi tambah dia punya untuk anak-anak tu, baguslah. Ni sempena yang specialnya sebab dia tawarkan tu RM60 sebulan. Sempena kita pula dia akan lancarkan 31 Ogos ni, kita akan menyambut bulan kebangsaan yang ke-66 tahun. So kita boleh nampak guys tu signifikannya 66 dengan RM60 dan RM60 sebulan. Dan rebate RM10 dan telefon RM240 tu amat dapat mengurangkan beban kepada 1.6 juta penjawat awam lah buat masa sekarang. Dan saya harap semua penjawat awam dapat menikmati inisiatif inilah dengan lebih baik. Polisi Pendidikan Pengajian Tinggi Negara sebagai hub pendidikan antarabangsa akan dikaji semula. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa dan aspirasi penyediaan pendidikan dan pendidikan bertaraf dunia. For that, we will welcome and host all young talents and great minds from all over the world with open arms. I can assure you that under the current Ministry of Higher Education, we are now in the process of aggressively revising relevant policies and practices. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis pembukaan program University Presidents Forum UTM UPF di Johor Bahru. Acara menghimpunkan pemimpin-pemimpin universiti seluruh dunia untuk forum transformatif mengenai pendidikan tinggi. Isu nelayan antara yang perlu diberi perhatian. Ini termasuklah pencerobohan bot pukat tunda yang menjejaskan pendapatan golongan berkenaan. Daerah-daerah sini balik pulau ni bot pukat memang bukan tak bagi tarik kat sini. Cuma mereka ni perlu ikut landasan mereka lah, ni cara undang-undang yang ni, dia tak perlu curi-curi masuk. Itu yang mau. Curi-curi masuk apa? Baik. Nelayan pula. Kan nelayan ni kalau boleh bantu lah kami kan. Kan kalau bantu dengan duit RM1, kalau bantu tolong pantau macam buka tunda apa pun tak apa dah kan. Depa pemusnah semua tu. Jadi kami nelayan ni
tak boleh nak mendapatkan hasil yang ni lah, sebab apa, malam ni pun dah tarik habis dah. Jadi karang-karang semua pecah habis. Ikan tak boleh nak masuk, nak membiak di sini kan. Jadi terjejah teruk lah kan. Langsung kira dekat dalam 10 orang, 15 orang tu ada juga yang mereka tu kena bantu bagi apa, barang ke, peralatan ke, bagi peralatan lah. Duit ni memang habis. Bagi peralatan dia, enjin ke, dia mau boot ke, sedikit pukat ke, pendek-pendek, dia boleh cari makan. Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia, Malaysia, Thailand IMTGT menjadi platform kepada ketiga-tiga negara bagi melaksanakan usaha pengurusan lestari sumber semula jadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, pengurusan lestari sumber semula jadi yang dimaksudkan meliputi hutan, air, hidupan liar selain memperkukuhkan kerjasama dalam pengurusan dan pemulihan ekosistem kawasan sempadan. Beliau berkata kolaborasi itu perlu ada kefahaman bersama selain penting kepada ketiga-tiga negara terlibat. Ia memerlukan pertama ialah kerjasama di antara ketiga-tiga negeri ini. Kerana kita perlu ada kefahaman bersama. Contohlah kita kata jika berlaku jerebu, dia akan menjejaskan keseluruhan kita. Jadi sebab itu memahami kaedah cara pengurusan hutan itu penting. Ya, jadi itu contoh yang kita katakan bagaimana kolaborasi bagi ketiga-tiga triangle ini sangat penting dan ia telah berlaku sejak sekian lama. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerjasama Hijau Sub Wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand kali ke-6 di Ipoh. Sambutan Bulan Kebangsaan terus rancak di Pulau Pangkor. 107 pengusaha teksi terlibat konvoi kempen Jalur Gemilang 2023. Ia merupakan sebahagian program Semarak Kibar Jalur Gemilang 2023 yang dianjurkan Jabatan Penerangan Negeri. Harap pengusaha teksi ini sebagai barisan harapan juga kepada sektor pelancongan, dan ia akan membawa mesej yang jelas untuk membawa mesej Kibar Jalur Gemilang di Bulan Kebangsaan. Pada masa yang sama, kita harap dengan program ini juga ia akan dapat membantu dari segi aspek dalam sektor pelancongan di negeri Perak, yang mana pada tahun hadapan adalah merupakan tahun melawat Perak. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan flag off konvoi Semarak Gemilang 2023 di Jeti Pulau Pangkor. Pulau Pangkor merupakan lokasi ketiga selepas Pos Kuala Mu, Sungai Siput dan Bukit Buluh, Pengkalan Hulu. Sementara itu, Pegawai Daerah Manjung Samsul Rizwan Idris berkata beberapa infrastruktur akan dinaik taraf sempena Tahun Melawat Perak 2024. Ini melibatkan aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Usta malam tadi. Kedah Darul Aman KDFC terus mengekalkan rentak kemenangan apabila berupaya menewaskan Sri Pahang FC 2-0. Dalam aksi tersebut, pasukan tuan rumah mendahului seawal minit ketiga menerusi penyerang import Nigeria Ifadayo Olusegun. KDFC terus selesa mendahului pada minit ke-41 menerusi jaringan J. Partiban yang menolak masuk bola biasan sepakan deras rakan sepasukan Manuel Hidalgo. Bersambung babak kedua permainan, kedua-dua pasukan saling membuat serangan berbahaya, namun tiada jaringan dapat dihasilkan sehingga whistle penamat ditiup. Itu juga adalah kemenangan keempat berturut-turut KDAFC dalam saingan Liga Super ketika ini, yang menyaksikan pasukan itu berada di tangga ketiga dengan 40 mata selepas 19 perlawanan berlangsung. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Siaran langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik.
Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.